Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk siri yang keempat. Ya. Kita dah masuk siri yang keempat, bacaan kitab sirah berjudul Badrut Tamam wa Nujum As-Sawaqib karangan Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu taala. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, ya, salah satu kitab ataupun salah satu cara untuk kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada berselawat kepada baginda adalah dengan membaca sirah ataupun kisah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kita membaca ataupun memilih bahan bacaan itu ada banyak dan ada pelbagai-pelbagai jenis, dan saya ingin berkongsikan apa yang saya ingin kongsikan ini adalah sebuah kitab yang ringkas, yang mudah, yang ditulis oleh seorang ulama Melayu daripada Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani. Beliau menulis sebuah kitab sirah yang ringkas. Waktu itu mungkin tidak ramai umat Islam di tanah Melayu yang mampu membaca kitab berbahasa Arab. Jadi Syekh Ahmad Al-Fatani pun ringkaskan dan tuliskan dalam bahasa Melayu berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ni, nipis saja bukunya. Nipis. Kalau boleh tengok nipis saja. Jadi kalau rakan-rakan yang berpeluang untuk mendapatkan kitab ini, bolehlah dapatkannya dan kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan usaha ini menjadi salah satu cara untuk kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kisah riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hari ini kita teruskan dengan bacaan yang seterusnya. Sebelum ini kita berhenti pada kisah berkenaan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita teruskan bacaan. Tengoklah beberapa perenggan yang kita sempat pada pagi ini sempena dengan hari Jumaat ini. Okey. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita berhenti setakat ni. Tahun Gajah. Sambung. Dan diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya ada pada negeri Mekah seorang Yahudi yang berniaga padanya. Ada Mekah lah, di Mekah. Maka tatkala malam diperanakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padanya berkata ia, "Hai segala jemaah Quraisy, adakah diperanakkan pada ini malam seorang kanak-kanak?" Dia tanya. Kata mereka itu, "Tiada kami ketahui akan dia," katanya. Akan dia. Okay, stop sini. Silap pula. Jadi diriwayatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin cerita waktu kelahiran Nabi SAW itu ada seorang peniaga Yahudi atau seorang pedagang Yahudi itu, dia berniaga kat Mekah ketika malam kelahiran Nabi itu. Kemudian dia rasa macam ada satu benda yang ajaib ketika itu, dan dia tanyalah orang Quraisy yang ada sekitar Mekah itu, hari ni ada siapa melahirkan anak tak? Dia tanya, jumpa orang, tanya orang Quraisy, jumpa si A, si B, dia tanya. Jadi tak ada, orang Quraisy sendiri pun tidak tahu bahawa ada kelahiran malam itu. Lepas tu apa yang Yahudi tu kata? Katanya, "Tilik oleh kamu, hai segala jamaah Quraisy, dan hingga oleh kamu akan barang yang aku kata bagi kamu, diperanakkan pada malam ini Nabi bagi ini umat yang akhirnya yang akhir lah, yang akhir lah.
Antara dua tulang kipasnya alamat pada beberapa bulu mutawatirah ka'annaha urfun. First, yakni bulu yang berlering-lering seolah-olahnya bulu tengkuk kuda. Okey. Jadi apa yang Yahudi ni sibuk-sibuk malam tu? Ni dia kata, Quraisy, sekalian kaum Quraisy, kau pergi tengok. Kalau boleh pergi tengok dekat semua rumah yang ada di Mekah ni, tanya ada kelahiran tak pada malam itu. Nak kata orang Yahudi ni kita tahu kan dia ahli kitab. Sebelum turunnya ajaran Islam, orang Yahudi ni lah ahli kitab selain daripada Nasrani. Jadi apa yang diketahui oleh orang Yahudi ni adalah berkaitan dengan perkhabaran tentang kemunculan Nabi akhir zaman. Dari bangsa Arab. Jadi dia, walaupun orang Yahudi ni yakin Nabi terakhir tu akan diutuskan daripada kalangan mereka, bangsa Yahudi, tapi ada sebahagian Yahudi yang jujur dan kita kata ikhlas lah, jujur lah, dia mengaku benda tu, dia tak selewengkan fakta tu. Jadi dia pergi, dia tahulah yang akan lahir daripada kaum Arab ini adalah seorang Nabi terakhir. Jadi tanda-tandanya pun telah diketahui. Barangkali mungkin disebutkan dalam Taurat tanda-tandanya, iaitu apa yang disebutkan. Dia kata peranakan pada malam ini Nabi bagi umat yang akhir. Antaranya ni tanda-tanda kenabiannya adalah di antara tulang kipas. Tulang kipas ni tulang bahu belakang tu kan. Kalau kita angkat tangan kita tu kan ada tulang macam kipas, ada sayap kan. Di antara tulang tu kata dia dekat belakang bayi tu ada alamat. Alamat dia macam mana? Beberapa bulu seperti bulu kepala kuda. Siapa pernah tengok kuda? Jadi siapa pernah naik kuda, siapa pernah naik kuda tu, dia boleh nampak lah. Dekat tengkuk kuda tu ada bulu macam bulu panjang kan. Ada bulu kat tengkuk kuda tu. Jadi seolah-olah begitulah. Dekat antara dua bayi tu yang dikatakan ada macam helaian-helaian rambut di situ. Barangkali lah itulah tanda alamat kenabian yang diketahui ataupun disebutkan dalam Taurat. Sehingga orang Yahudi tu nak tahu ataupun dia bagi tahu kepada kaum Quraisy tu. Jadi itulah dia, itulah tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi ada jugalah kat sini kita lihat, kalau kita baca itu daripada persepsi ataupun sumber yang didapati daripada agama Yahudi, ajaran Yahudi dan kitab Taurat. Bangsa Yahudi dia dapat daripada kitab dia. Tapi kita tengok kat sini, dan bersalah-salahan ulama pada tempat beranaknya SAW. Okey, ni bab lain lah. Jadi cuma yang tadi tu Syekh Ahmad Al-Fatani hanya menyebutkan satu saja riwayat berkenaan dengan alamat nubuwah. Jadi mungkin ada dalam kitab-kitab lain menceritakan tentang khatam nubuwah dan sebagainya. Itu mungkin sebagai lanjutan lah daripada perbahasan ini. Jadi kita teruskan. Jadi kita boleh gambarkan lah apa yang disebutkan oleh orang Yahudi itu. Bayi itu akan ada tanda seperti bulu panjang, bulu dia panjang dekat kawasan tulang kepak di belakangnya. Wallahu alam. Kita boleh semak baliklah melalui sumber-sumber yang kita ada. Okey. Bersalahan-salahan ulama, salahan bukannya ulama ni gaduh. Bersalahan ni maksudnya berselisih pendapat. Ini bahasa Jawi lama kan. Pada tempat beranaknya sallallahu alaihi wasallam, maka kata Qil diperanakkan di Mekah pada rumah adalah ia bagi Muhammad bin Yusuf As-Saqafi. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi lahir di rumah Muhammad bin Yusuf As-Saqafi di Mekah, bukan di rumah ibunya Aminah. Dan kata Qil pada Syuaib, pada Sya'bun. Ada pendapat lain mengatakan di Sya'bun. Banyaklah. Kata Nazam Melayu bagi setengah ulama. Ada 3 pendapat yang Syekh Ahmad Fatani sebutkan. Pertama di rumah Muhammad bin Yusuf As-Saqafi, dan pendapat yang kedua kata Sya'bun. Sya'bun ni mungkin Sya'bun tersilap saya Abdul Muttalib. Ni bahagian kawasan Bani Hashim tu lah kan. Mungkin siapa yang pernah pergi ziarah dan umrah ataupun pergi mana haji mungkin tahu kot Sya'bun ni ada di mana.
Sya'bun Bani Hashim ataupun Bani Muttalib. Ketika peristiwa boykot tu, semua umat Islam, para sahabat Bani Abdul Muttalib, Bani Abdul Manaf semua kumpul kat situ. Nanti kita akan lihatlah selepas ini. Dan pendapat yang ketiga sebutkan ada satu nazam Melayu. Sebab tu saya sebutkan di awal sebelum ni, Syekh Ahmad Fatoni seorang ulama yang pelbagai, bukan sahaja seorang ulama dalam bidang fiqah, dalam bidang keagamaan, beliau juga merupakan pakar dalam bidang sastra. Dia banyaklah, sebabkan pengetahuan beliau dalam sastra itu, banyaklah kita dapati dalam karya-karya beliau memetik nazam ataupun syair ataupun pantun dan sebagainya diletakkan dalam tu. Bahkan ada sendiri yang dikarang oleh beliau, yang sebagaimana yang saya telah baca pada awal kitab itu sebelum ni. Okay, jadi apa yang nazam ni sebutkan, Mekah jua tempat diperanak pada ceruk bagi Abi Talib ya. Cerung ni mungkin Sya'bun ikut. Boleh jadi pendapat yang ketiga ni menyokong pada Sya'bun Abi Talib ya. Sya'bun Abi Talib. Ya, mungkin di situlah. Ada lagi pendapat, punya ada 4 pendapat. Kata kil pada Radam dan dikatakan pada Asfan. Ada banyak punya. Ada Radbun, kata kil pada Radbun dan dikatakan pada Asfan. Inilah antara nama-nama tempat. Barangkali merujuk kepada rumah ataupun kawasan yang lebih spesifik lah, di mana Nabi SAW dilahirkan. Wallahu alam. Kita pun boleh rujuk lagi lah kitab-kitab yang lebih lanjut. Dan turun ia sallallahu alaihi wasallam atas tangan Asy-Syifa, iaitu ibu bagi Abdul Rahman bin Auf. Turun ni bukan turun daripada langit tau. Turun tu maksudnya lahir, keluar daripada rahim, disambut oleh Asy-Syifa, ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Jadi sahabat Nabi yang kita kenali sebagai seorang jutawan hartawan itu adalah anak kepada bidan yang menyambut Nabi SAW. Hal keadaannya mengangkat matanya ke langit dan menghantarkan 2 tangannya atas bumi. Hal keadaannya bercelak, 2 matanya lagi suci, lagi terpotong pusatnya, lagi dikhatankan. Artinya atas rupa mereka yang sudah berkhatan. Jadi ini pada perenggan ni Syekh Ahmad Fatani menceritakan kepada kita bagaimana Nabi SAW itu apabila disambut oleh Asy-Syifa, rupanya bagaimana. Disebutkanlah antaranya keadaan bila lahir tu, mata baginda SAW pandang ke langit, 2 tangannya letak di bawah, menghantarkan 2 tangannya letak bawah, dalam keadaan matanya bercelak, suci, lagi terpotong tali pusatnya sudah dipotong dan dikhatankan. Jadi maksudnya bukanlah baru dikhatankan itu, maksudnya keluar dah sudah dikhatankan. Pada setengah riwayat menghatan, ada tu riwayat yang pertama Syekh Ahmad. Jadi bila kita baca kitab ulama ni, kadang-kadang semuanya, ada setengah ulama dia menghimpunkan semua maklumat di dalam kitabnya, tanpa dijelaskanlah okey ni daripada mana. Tapi ada setengah kitab yang dia bezakan. Kalau ada banyak riwayat, dia sebutlah ada lagi riwayat yang lain. Jadi dalam hal kelahiran Nabi SAW ini ada riwayat yang lain. Syekh Ahmad Fatani sebutkan mengkhatankan dia oleh nenek ni datuk lah sebenarnya. Nenek ni bahasa dulu kan, datuk Abdul Muttalib pada hari yang ke-7 daripada beranaknya. Okey, ini pendapat yang kedua. Yang khatankan Nabi SAW adalah Abdul Muttalib, datuk baginda pada hari ke-7. Jadi itulah hari ke-7 biasanya kita menamakan anak kan. Lepas anak lahir, biasanya kita namakan dia pada hari ke-7. Tapi boleh jadi daripada apa yang kita baca ni, hari ke-7 boleh disunatkan juga. Mungkin sebab itulah ada setengah ibu bapa yang mensunatkan, mengkhatankan anak dia pada hari ke-7. Kata ulama, mungkin dihimpunkan antara 2 riwayat itu dengan bahawasanya harus
bahawa adalah diperanakkan dia hal keadaannya makhtun akan sebagai khatan yang tiada tam. Ini ada juga pendapat ulama yang menghimpunkan dua pendapat tadi tu. Satu yang kata dah sunat dah, satu kata belum sunat ataupun khatan. Pendapat ketiga kata menggabungkan. Digabungkan macam mana? Pendapat yang menggabungkan ni kata Nabi lahir dalam keadaan dah dikhitan yang tidak tam, yang tidak sempurna, kemudian disempurnakan oleh datuknya Abdul Muttalib. Begitulah. Dan katakil mengkhatankan dia oleh Jibril pada hari membelah ia akan dadanya pada sisi Halimatus Sa'diyah yang menyusukan dia. Ada lagi pendapat lagi yang keluar daripada pendapat tadi tu yang dah ada, iaitu Jibril AS yang mengkhatankan Nabi SAW ketika beliau ataupun ketika malaikat Jibril membelah dada baginda ketika berada bersama Halimatus Sa'diyah. Ada banyaklah pendapat. Jadi mungkin kalau kita baca sirah yang sekarang ni lebih kepada dia dah spesifikkan ataupun dia dah pilih satu pendapat saja. Jadi kalau kita baca kitab-kitab lama ni, kita akan dapati banyaklah pendapat yang kita boleh tahu, ini punya sumbernya. Kadang-kadang apa yang kita tahu hari ni, kita tak tahu sumber dia datang dari mana. Bila cek kitab-kitab moden, tak ada. Jadi kita pun menganggap benda tu tak sahih. Sedangkan boleh jadi ada kitab-kitab lama sebelum ni ada menyatakan riwayat tu, tapi kita tak jumpa. Begitulah. Saya sendiri pun baca kitab-kitab yang moden sekarang ni, sirah yang contemporary ni, tidak disebutkan riwayat sebegini. Jadi kita tak tahulah. Bila kita baca kitab Syekh Ahmad Fatani ni, baru kita tahu. Begitu. Itulah. Jadi digalakkanlah untuk kita baca supaya kita lebih faham dan lebih tahu. Banyaklah sebenarnya riwayat. Barangkali mungkin sebabkan apa yang ada yang moden sekarang ni telah disaring. Wallahualam. Kita pun tak tahu kan. Kita bacalah. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan adalah bapanya Sayyidina Abdullah wafat pada hal ibunya di dalam bunting dengannya. Okey, sebelum ni kita sebut Nabi SAW jadi yatim ketika masih dalam kandungan. Bapanya Abdullah, baginda Abdullah meninggal dunia di Madinah. Dan dikerana inilah adalah yang menamakan baginya dan mengakikahkan baginya sallallahu alaihi wasallam pada hari ketujuh daripada beranaknya itu neneknya Abdul Muttalib. Jadi kalau kita ikut pendapat yang ketiga tadi tu, yang menggabung pendapat yang kedua mengatakan Abdul Muttalib mengkhatamkan Nabi SAW pada hari ketujuh, juga turut sama mengakikahkan, menamakan, mengakikahkan pada hari ketujuh juga. Maksudnya khatan, menamakan, akikah pada hari ketujuh yang dilakukan oleh Datuk Nabi Abdul Muttalib. Seterusnya, dan menyusukan dia oleh 8 perempuan wanita. Mereka itu ibunya Sayyidatina Aminah 3 hari sahaja. Jadi Syekh Ahmad Fatani menyebutkan ada 8 orang wanita yang menjadi ibu susu Nabi. Maksudlah ibu kandung baginda Siti Aminah. Jadi disebutkan di sini Sayyidatina Aminah hanya menyusukan Nabi selama 3 hari saja. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa 3 hari saja. Jadi itulah perbezaan budaya antara kita dengan orang Arab. Jadi begitulah orang Arab ni, kita tahu ada yang duduk di bandar, ada yang duduk di kampung, di padang pasir. Jadi duduk di bandar ni kita tahulah sibuk kan, penuh dengan orang ramai, macam-macam orang. Tapi yang kaum Arab yang duduk di padang pasir tu, dia lebih pure, lebih bersih, lebih murni lah dia punya kearaban itu. Jadi itulah yang menyebabkan orang bangsawan yang duduk di bandar ataupun keluarga-keluarga bangsawan yang di bandar menyusukan anaknya, bagi orang kampung susukan anak dia, sebab dapatkan essence ataupun kita kata jati Arab tu. Sebab di bandar dah campur aduk kan. Jadi begitulah, mungkin itulah sebab kenapa Siti Aminah atau Sayyidatina Aminah hanya menyusukan 3 hari.
pada suatu 3 hari, paslah kat ibu susu di kampung, di kawasan perkampungan Badui. Dan kata 7 hari, ada pendapat yang kata 7 hari Siti Aminah menyusukan Nabi. Dan itu yang pertama, ibunya. Yang kedua, Suwaibah al-Aslamiyah, Jariyah Abi Lahab. Jariyah ni khadam lah, atau pembantu hamba perempuan Abu Lahab. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi, Amru bin Hisham. Kata saya, Amru bin Hisham. Sekejap. Kan, tu Abu Jahal. Abu Lahab ni Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya. Abu Lahab ni Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Yang merdeka ia akan dia tak kala mengkhabarkan akan dia dengan kesukaannya beranaknya Nabi SAW. Jadi asalnya Suwaibah ni adalah hamba Abu Lahab. Bila Abu Lahab tahu kelahiran anak saudara dia, Nabi Muhammad tu, dia bebaskan Suwaibah ni dan dia susukan pula. Jadi dah bebas lah, dah merdeka, kemudian jadi ibu susu Nabi. Disusu akan dia beberapa hari dahulu daripada datangnya Halimah. Sekejap je lah, tak apa lama, sekejap je. Suwaibah ni susukan Nabi SAW. Kemudian barulah giliran Halimatus Sa'diyah dan Khawlah binti Al-Munzir dan Ummu Aiman dan satu perempuan yang bangsa Sa'diyah juga lain daripada Halimah. Dan 3 perempuan, nama tiap-tiap satunya Atikah. Jadi 3 perempuan Atikah, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang yang menyusukan Nabi selain daripada ibunya Sayyidatina Aminah. Ini mungkin kita tak tahulah. Mungkin dalam kitab-kitab yang moden tidak disebutkan secara detail sebegini. Wallahualam. Dengan sebab itulah bangsa Sa'diyah, sebab itulah dikatakan dia Ibnul Al-Awatik. Jadi sebab itulah antara gelaran Nabi SAW ialah Ibnu Al-Awatik. Ni saya pun baru tahu. Jadi mungkin rakan pun baru pertama kali dengar, selain daripada nama ataupun gelaran Nabi SAW yang masyhur, yang tidak diketahui umum. Mungkin inilah dia kisah mengapa baginda digelar sebagai Ibnul Awatik, jamak kepada Atikah. Sebab Nabi disusukan oleh 3 orang perempuan yang bernama Atikah. Dan yang terlebih banyak menyusukan dia dalam semua 8 orang ibu susuan Nabi tu, yang paling lama dengan Nabi SAW, lama menyusukan baginda ialah Halimatus Sa'diyah. Inilah kisah yang pasal Malaikat Jibril bedah dada Nabi itu pun berlaku ketika berada bersama Halimatus Sa'diyah. Maka tak kala takut ia atasnya sallallahu alaihi wasallam, mengembali ia akan dia kepada ibunya. Maka keluar dengan dia oleh ibunya kepada Madinah kerana ziarah akan beberapa bapa muda pihak ibunya. Lepas dah Halimatus Sa'diyah pulangkan Nabi SAW, dah susu, kemudian dah pulangkan ke ibu dia, ibu Nabi SAW, Aminah, bawa Nabi pergi ke Madinah untuk berziarah bapa saudara beliau di Madinah. Bapa muda ni bapa saudara lah, daripada Bani An-Najjar. Jadi di situlah Abdullah, bapa Nabi SAW, meninggal di situ. Di kawasan inilah keluarga Bani An-Najjar ni. Artinya bapa muda di sebelah ibunya, ibu neneknya Abdul Muttalib. Keturunan saudara di sebelah ibu Abdul Muttalib. Itulah. Maka sakit ibunya tak kala pulang dengannya SAW, dan wafat ia radhiyallahu anha, dan ditanamkan pada tempat yang bernama Abwa. Itu kisah yang kita tahu. Siti Aminah meninggal dunia di Abwa selepas ziarah keluarga bapa saudara dia, kemudian ziarah kubur ataupun makam suaminya. Lepas tu balik semula ke Mekah. Dalam perjalanan tu meninggal di Abwa dan ditanam, dikebumikan di sana. Ada satu hantaran di Facebook yang saya perasan,
Ada orang yang pernah sampai ke Abuak ni dan sempat ambil gambar kubur ataupun makam Siti Aminah di Abuak ni. Jadi bangsa mungkin rakan-rakan kita yang pernah pergi umrah ataupun ziarah tu ataupun belajar di sana mungkin tahulah lokasi di mana terletaknya kuburan Siti Aminah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah umur Nabi SAW pada ketika itu 6 tahun. Atas kaul Ibnu Ishaq. Atas kaul Ibnu Ishaq yang mengatakan 6 tahun ketika Siti Aminah meninggal. Maka mengasuhkan dia oleh Ummu Aiman yang bangsa Habasyah yang mempusakakan dia oleh Nabi SAW dari bapanya dan menanggung ia akan dia kepada neneknya Abdul Muttalib pada negeri Mekah. Jadi siapa Ummu Aiman ni? Ummu Aiman ni adalah kita kata hamba yang diwariskan Abdullah kepada isteri dia untuk jadi pembantu. Asalnya Ummu Aiman ni hamba yang dibeli oleh Abdullah lah untuk tolong kerja rumah sebagainya. Abdullah meninggal pun Ummu Aiman ni pun tolong Aminah uruskan keluarga sebagainya, sehinggalah Aminah juga meninggal dunia. Ummu Aiman mengambil tugas membawa Nabi SAW pulang ke Mekah. Jadi sempatlah. Jadi Ummu Aiman juga disebut sebagai salah seorang yang menyusukan baginda. Ni ada sebut Ummu Aiman. Mungkin ialah sebab dah menjadi kita kata apa, hamba khadam pembantu kepada keluarga Nabi SAW. Kemudian Ummu Aiman bawa lah Nabi SAW pulang daripada Abuak tu, lepas selesai kebumikan, bawa lah ke Mekah. Jadi sampai ke Mekah tu Nabi SAW diasuh pula oleh datuknya Abdul Muttalib. Maka memelihara ia akan dia hingga cukup 8 tahun. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Jadi kita dah tahu, hari ini kita dah baca kisah berkenaan dengan Nabi SAW lahir, bagaimana keadaan fizikal atau tanda kenabian yang ada pada Nabi SAW daripada sumber ataupun sebagaimana yang disebutkan oleh seorang Yahudi ketika itu. Kemudian kita dapat ketahui bahawa macam mana keadaan Nabi ketika dilahirkan, fizikalnya buat apa, ada yang riwayat kata sudah dikatan, ada yang belum, ada yang dah, begitu. Kemudian kita juga baca tentang ibu susu Nabi SAW ada 8 orang, dan selain daripada tidak termasuk ibu baginda sendiri, Siti Aminah. Dan juga kita tahu bagaimana selepas selesai susuan itu, ibunya membawa Nabi SAW pergi ke Madinah, pergi berziarah keluarga di sana, kemudian ziarah kubur suaminya. Kemudian beliau pula meninggal di sana dan dikebumikan di Abuak. Ummu Aiman bawa Nabi SAW balik ke Mekah dan dijaga pula oleh datuk baginda penghulu ataupun ketua kaum Quraisy di Mekah ketika itu, Abdul Muttalib. Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah bila minggu depan kita akan sambung pula kisah Nabi SAW berada di bawah jagaan datuk baginda Abdul Muttalib dan beberapa kisah yang seterusnya, insyaAllah. Jadi untuk itu sajalah harapan untuk pagi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.